Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurnianya, anugerahnya, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkahan ini bagi meneruskan bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masaili Al-Mufidah. Kita dah masuk pada muka surat 318, iaitu tajuk Al-Jam'u Bainas Salatain, jamak antara dua solat. Kita baca terus. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Asbabul jam'i thalathatun, sebab jamak sembahyang ada tiga. As-safaru, yang pertama sebab safar, sebab berperjalanan. Taqdiman wa ta'khiran, kita boleh jamak sama ada taqdim ataupun takhir. Yang kedua al-mataru, sebab kepada jamak yang kedua ialah sebab hujan. Cumanya taqdiman faqat. Bila hujan kita boleh sembahyang jamak taqdim semata-mata, dengan syarat lah akan dibincangkan. Yang ketiga al-maradu, sakit. Taqdiman wa ta'khira, sakit juga membolehkan kita jamak sembahyang sama ada jamak taqdim ataupun takhir, dan akan datang perbincangan dan khilaf yang berlaku antara ulama yang bermazhab Syafi'i. Kemudian masailu fil jamak, masalah-masalah dalam jamak. Ayyuhuma afdalu, al-jam'u am tarkuh, yang mana lebih molek, yang mana lebih comel, kita sembahyang jamak ataupun kita tinggalkan jamak. Sembahyang zuhur dalam waktu dia, sembahyang asar pun dalam waktu dia, yang mana lebih comel, gabung ataupun asing-asing. Al-afdalu tarkul jam'i khurujan min khilafi man lam yujizil jam'a kal imami Abi Hanifah an-Nu'man. Yang lebih comel ialah meninggalkan jamak sebenarnya. Sembahyang dalam waktu masing-masing, tak payah jamak, bagi keluar daripada khilaf ulama yang tidak membenarkan jamak. Contohnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak membenarkan jamak. Maka kalau kita jamak juga sekurang-kurangnya tidak sah di sisi beliau, walaupun sah di sisi mazhab Syafi'i. Jadi bagi meraihkan khilaf tersebut, maka kita sebut yang afdal, yang moleknya tak payah jamak sembahyang. Malas sembahyanglah dalam waktu masing-masing. Tapi kita hari ni jamak je kan, malah bukan sekadar jamak, dikosarkan sekali. Itu pun tidak ada isu lah, boleh. Cuma saya terangkan apa yang afdal. Illa fi arba'i halat fal jam'u afdalu wa hiya, melainkan pada 4 keadaan, ketika itu jamak tu lebih afdal daripada kita sembahyang secara berasingan. Boleh? Okey. Itu pun kalau dibuat dalam keadaan berjemaah. Jadi kita sebut yang afdal tinggalkan jamak, melainkan pada 4 keadaan. 4 keadaan ni jamak lebih afdal, dengan syarat buat dalam keadaan berjemaah. Kalau dalam 4 keadaan ni dia sembahyang seorang juga, tak berjemaah, maka kita sebut ketika itu meninggalkan jamak itu lebih afdal. Boleh? Jadi 4 keadaan yang kita nak bincang ni afdal jamak. Bila afdal jamak tu kalau berjemaah. Kalau tak berjemaah, maka yang comel tinggalkan jamak. Yang pertama, fil haji fi yaumi arafah fa yajma'u adh-dhuhra ma'al asri taqdiman wa fi Muzdalifah fa yajma'u al-maghriba ma'al isya'i ta'khiran. Yang pertama dalam haji pada hari Arafah, hari ke-9 Zulhijjah. Jadi dia sembahyang zuhur dan asar secara jamak takdim di tanah Arafah itulah, jamak takdim.
Wa fi Muzdalifah, kemudian lepas wukuf di Arafah akan ke Muzdalifah, lepas tu ke Mina. Jadi sampai di Muzdalifah tu kita jamak maghrib isyak secara jamak takhir. Faham tak? Jadi di tanah Arafah tadi sembahyang jamak takdim Zuhur dengan Asar hari ke-9 Zulhijjah. Lepas tu kita akan bersiap untuk ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah sembahyang pula maghrib dan isyak secara jamak takhir. Jadi dalam situasi itu jamak lebih afdal daripada kita sembahyang Zuhur dalam waktu dia, Asar dalam waktu dia, maghrib dalam waktu dia, isyak dalam waktu dia. Yang kedua, waliman syakka fi dalili jawazil jam'i, bagi mereka yang syak pada dalil keharusan jamak. Masih syak wasangka, ragu, dia kedok tahu boleh jamak, mana dalil. Faham tak? Jadi kalau dia ada perasaan begitu, maka kita sebut kamu comelnya jamak. Sebab apa? Nak lawan syak wasangka yang ada dalam hati kamu. Sebab apa? Sebab dalil itu memang ada. Memang ada, memang wujud. Yang ketiga, waliman wajada fi nafsihi karahiyatal jama', bagi mereka yang ada dalam diri dia rasa tak senang ataupun rasa benci, tak suka untuk jama'. Dia suka sembahyang asing-asing. Tak, bila ada rasa benci begitu, sedangkan ini adalah satu syariat, satu perkara yang benar-benar datang daripada baginda Rasul, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nak hilangkan rasa tu, kita lawan nafsu kita dengan sembahyang jamak juga. Hati tak suka tapi kita buat. Itu comelnya sembahyang jamak. Yang keempat, wa idza kana mimma yuqtada bihi fi hadratin nas, kalau dia tu jenis orang yang diikuti, dia tok guru, dia tok syekh, faham tak, jadi panutan umat lah, maka moleknya dia sembahyang jamak. Bila molek dia sembahyang jamak? Kalau dia sembahyang depan orang, supaya secara tak langsung dia dapat mengajar umat dalam Islam ni ada nama sembahyang, ada perkara yang dinamakan sebagai jamak solat, ada perkara yang dinamakan sebagai qasar solat. Tu. Jadi secara tak langsung dia mengajar lah. Sebab tu afdal bagi dia kalau jenis orang yang diikuti, yang menjadi panutan, dia sembahyang jamak. Masalah nombor 2. Idza kana musafiran fa ayyuhuma afdalu? Jam'u taqdimi am jam'u ta'khir? Kalau dia musafir, yang mana lagi molek? Dia sembahyang jamak takdim ataupun jamak takhir? Tadi bincang yang mana molek, jamak ataupun tak. Sekarang ni nak tahu dia musafir dah. Tak. Patut nak sembahyang jamak ni, yang mana molek? Jamak takdim ataupun jamak takhir? Fihi tafsilun, padanya ada perincian hukum. Yang pertama, idza kana sa'iran fi waqtil ula. Natuk mata weh. Idza kana sa'iran fi waqtil ula wa nazilan fi waqtil thaniyah fa jam'u at-ta'khiri afdalu bil ittifaq. Kalau dia bergerak pada waktu zuhur, waktu yang pertama, tapi dia akan singgah mana-mana pada waktu yang kedua, maka yang tu sepakat antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli mengatakan jamak takhir lebih afdal, sebab waktu itu yang kamu akan singgah di R&R. Waktu zuhur kamu dalam perjalanan, jadi tak sembahyang atas kenderaan, sembahyang waktu berhenti nanti. Yang kedua, idza kana nazilan fi waqtil ula wa sa'iran fi waqtis thaniyah fa jam'u taqdimi afdalu bil ittifaq. Kalau dia turun pada waktu pertama, maknanya dalam planning perjalanan dia akan singgah pada waktu zuhur. Waktu asar kan dia tak nak singgah mana-mana, maka afdal sembahyang dalam waktu zuhur, jamak takdim. Itu pun ittifaq, sepakat Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar. Yang ketiga, idza kana nazilan fi waqtihima aw sa'iran fi waqtihima fa fihi khilaf. Yang ketiga, kalau dia turun rehat pada dua-dua waktu ataupun dua-dua waktu dia tak kamu turun, maka yang mana lebih afdal? Kita naik flight kan, tak boleh tak planning waktu zuhur singgah sekejap, turun di mana-mana pulau sembahyang, lepas tu terbang pula, tak boleh. Jadi sama ada jadi bila naik flight tu kita akan bergerak, bermusafir dalam dua-dua waktu.
Ataupun kita naik kereta, kita planning nak singgah. Waktu Zuhur pun nak singgah, waktu Asar pun tidak singgah mana-mana. Tu barang, bendanya. Jadi ketika itu ada khilaf. Ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Inda Ibn Hajarin jam'u taqdimi afdalu lianna fihi bara'atan li zimmati wa inda Ramli jam'u ta'khiri afdalu lianna waqta thaniyati waqtul lil ula. Ada khilaf. Di sisi Imam Ibn Hajar jam'u taqdim lebih afdal. Sebab apa? Sebab ianya lebih cepat melepaskan kita daripada tanggungjawab. Tak. Jadi bila kita sembahyang dalam waktu Zuhur, sekali ngasar, dia tanggungjawab di atas bahu kita terlepas awal, lebih cepat. Sebab tu lebih afdal. Itu di sisi Imam Ibn Hajar. Imam Ramli kata tak. Yang lebih comel jamak takhir. Sebab apa? Sebab waktu yang kedua juga waktu bagi solat yang pertama. Faham? Kemudian masuk syurutu jam'i taqdim sab'atun. Syarat sah jamak taqdim ada 6. Diulangi, kalau kita nak sembahyang jamak sahaja, maka memadai cukup syarat jamak. Kalau kita nak sembahyang qasar sekali dengan jamak, maka mesti cukup syarat qasar berserta dengan syarat jamak. Jamak taqdim, maka tengok syarat jamak taqdim. Jamak takhir, maka mesti tengok syarat jamak takhir. Kalau tak pernah belajar, kena belajar. Sekali belajar, guna sampai mati. Tu. Bukan suruh belajar tiap-tiap hari buat jamak ni. Belajar sekali, 2 kali, faham tu beres. Kita nak amal sampai kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bab mandi wajib, bab wudu. Kalau tak pernah mengaji secara lebih terperinci, lebih luas, maka duduklah di surau masjid menuntut ilmu. Lepas tu kita dah settle dah, tak mari masjid pun tak ada masalah dah. Untuk dengar majlis ilmu, tapi terlepas fadilat lah. Tak, mari semayang balik, Kalau tak pernah, duduklah sebentar, belajar. Ala kulli hal, syarat jamak takrim ada 7. Yang pertama, tolong share sikit sahabat-sahabat. Ada soalan. Asif Ustaz Labas. Kalau kita kerap bertukar hukum ikut pendapat imam-imam dalam bab fiqh, boleh ke? Kalau sekadar Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, memang boleh pilih pun nak ambil pandangan yang mana satu. Kalau imam-imam yang lain, sebaiknya kita iltizamlah dengan mazhab Syafi'i, mana berpegang dengan pandangan mazhab Syafi'i semata. Tapi kalau ada hajat darurat sehingga perlu keluar kepada mazhab lain, maka tidak ada masalah. Agama Islam ni dia lebih luas daripada mazhab. Tapi bukan bermakna mazhab itu menyempitkan ataupun sesat, tak. Malah mazhab ni memudahkan kita beramal. Faham tak? Dan menyatukan umat. Cuba bayang kalau satu surah tu seorang buat kunut, seorang tak buat kunut, seorang jadi lain-lain. Balah lah. Tara-tara ada fatwa suruh buat pun balah dah. Orang ni kata hadis dhaif, orang ni kata lemah, orang ni kata tak. Mentahlah kalau kita tak ada ikut siapa-siapa, terbuka nak ikut mana-mana, ikut gimu lah. Merdeka. Di Pahang ni merdeka, di Malaysia ni merdeka, boleh. Pakat balah habis. Lepas tu jenis tak mengaji belaka, nak kecek. Faham tak? Boleh. Hari ni ikut Imam Ibn Hajar, ikut Imam Ramli, lusa ikut Imam Ibn Hajar pula. Tak ada masalah. Dua tu boleh pilih. Walaupun dengan tasyahhi, walaupun dengan nafsu kita. Tengok mana mudah. Pilih mana mudah. Boleh. Antara Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Okey. Boleh? Nah. Dah ada syair ulama tulis. Apa dia syair dia? Tak ingat. Tapi dalam syair tu tulis, bagi tahu memang boleh pilih dua ni. Sebab dua-dua tu sama level, sama naik, sama padu. Kesyarat jamak takdim ada 7. Yang pertama al-buda'atu bil ula. Al-bada'atu bil ula. Ay at-tartibi. Ay at-tartibu. Fa yabda'u bis salatil ula adh-dhuhri aw al-maghrib. Yang pertama ialah mulakan dengan solat pertama.
Faham tak? Jadi zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isyak. Itu kita panggil syarat yang pertama bagi jamak takdim. Tak boleh buat isyak dulu, tak boleh buat solat asar dulu, mesti zuhur dulu. Yang kedua, niyatul jam'i fiha, ay yanwi jam' at-taqdim fi asna'i as-salati al-ula walau ma'a as-salami, fayajuzu fi asna'i as-salati kulliha ولا يشترط أن تكون أثناء تكبيرة الإحرام فقط ولكن الأفضل أن تكون أثناءها. Yang kedua, syarat jamak takdim ialah kita niat jamak pada solat yang pertama. Boleh? Yang paling comel kita niat ketika mana takbiratul ihram. Allahu Akbar, aku solat fardu zuhur jamak dengan asar. Ikut imam. Gitu. Kita niat jamak tu dalam takbiratul ihram. Tu yang paling molek. Itu yang paling comel. Tapi kalau terlupa, maka boleh niat sepanjang kita solat. Tengah baca Fatihah baru teringat. Welah, tak niat lagi jamak. Kita pada lintasan hati nak jamak dengan asar. Beres. Tak, ataupun waktu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah, baru teringat nak jamak. Maka ada lintasan hati nak jamak dengan asar, tu kira jamak tu, tu kira niat tu. Niat ni bukan mesti sahaja aku gabungkan solat zuhur dengan solat asar, menghadap kiblat 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, bukan. Jamak ni lintasan hati, niat ni adalah lintasan hati. Tengah-tengah sembahyang tu ada lintasan nak sembahyang, nak gabung zuhur dengan asar. Tu niat tu. Boleh? Ayuh. Malah Syekh sebut walau ma'assalam, walaupun ketika bagi salam, Assalamualaikum, waktu tu dalam hati aku nak digabung dengan asar, juga boleh. Ala kuliah mesti niat dalam solat yang pertama, daripada Allahu Akbar sampailah memberi salam. Kalau terlupa niat pada solat yang pertama, lepas bagi salam baru teringat, tepuk dahi, bila lupa nak niat jamak, tak ada langsung lintasan nak jamak dengan asar, maka ketika itu ikut pandangan yang muktamad, dia kena sembahyang asar dalam waktu asar. Tak boleh lagi dia jamakkan solat ketika tu. Jadi zuhur selesai dah, pergi makan pojok ikan patin dulu, aren atam dulu. Lepas tu barulah naik motor kereta pula, singgah pula di mana-mana sembahyang asar. Boleh? Itu pandangan yang muktamad. Yang ketiga, baqa'u waqtil ula. واشترط ذلك القيلوبي ولم يرتضيه ابن حجر والرملي أي لا يجوز له الجمع إلا إذا بقي زمن من وقت الأولى ما يمكنه أداء صلاتين فيه. Syarat ketiga, mesti berbaki waktu yang pertama. Ni. Cuma jadi ni khilaf lah. Yang mensyaratkan syarat ini ialah Al-Imam Al-Qaylubi rahimahullah. Dia kata apa? Mesti waktu yang pertama zuhur tu berbaki tempoh yang muat untuk letak 2 solat. Kita kan nak sembahyang zuhur dengan asar dalam waktu zuhur kan. Anda kata kita buat 2-2 4 minit, buat 4-4 8 minit. Jadi baki waktu zuhur tu ada 4 minit, 8 minit, 20 minit tu. Muat untuk kita laksanakan 8 rakaat tu dalam waktu zuhur. Kalau kita qasar, muat untuk kita buat 2 zuhur 2 asar dalam waktu zuhur tu. Boleh? Itu syarat yang disebut oleh Al-Imam Al-Qaylubi rahimahullah. Walaupun syarat itu tidak dipersetujui oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Ustaz sebut Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli ni mana sebut Nabi mana Nabi? Sebutlah Nabi yang sebut. Ni sebut ulama. Tak payah baca tu, malah nak balas. Tak percaya dengan ulama, pergi saya orang lain, tanya doktor, pergi tanya pemen kereta tu pasal hukum hakam. Tak percaya dengan saya, pergi dengar ustaz lain yang boleh catch pasal dalil setiap masa. Ada kelompok manusia dia hilangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada ulama. Dia kata ulama mungkin salah, ulama mungkin tu, mungkin ni. Akhir sekali sikap orang dia terjual, dia tak tahulah dia nak suruh manusia ni jadi lebih berkualiti ke, tak sekadar terima maklumat tapi tahu puncanya, tahu ni. Tapi yang kita tengok di media sosial, dia bukan sampai ke peringkat tu. Dia sampai ke peringkat hina, maki, hamun ulama. Hatta mufti pun kena.
Nak bukan aku, mufti pun kena. Nak cari dalil, mufti tak tahu dalil. Dia kerja bank, tahu dalil dia. Mufti tak tahu dalil, rugilah. Nombor 4, al-muwalatu bainahuma. Ay la yatulu al-faslu baina as-salataini fa in tala al-faslu 'urfan wa ba'dhum qaddarahu bi rak'ataini khafifataini lam yajuz al-jam'u. Baru ni saya baca kitab puasa daripada kitab Riyadhus Salihin, bacaan peribadi. Daripada awal hadis sampai akhir hadis, semua tu dalil kepada masalah yang ada dalam mazhab Syafi'i. Saya baca hari Sabtu kitab Anwarul Masalik dengan beberapa sahabat. Bawah tu penuh dalil. Kami tak baca dalil, kami baca atas. Sebab apa? Kesudukan masa. Jadi ada dalil tu, mu tak tahu je. Mu kata tak ada dalil. Faham tak? Jadi jangan mudah sangat percaya dengan ustaz-ustaz yang kata tak ada dalil, tak ada dalil. Ada dalil, kadang mu tak faham, ataupun ada dalil mu tak terima, orang lain terima. Bukan ada dalil. Nombor 4, al-muwalatu bainahuma ay la yatul al-fasl baina as-salatain. Bila kita sembahyang jamak takdim, kita mesti berturut-turut. Berturut-turut antara solat pertama dan solat kedua. Dia lepas sembahyang solat pertama, tak. Terus sahaja sembahyang solat yang kedua. Tak boleh dipisahkan dengan pemisah yang panjang. Pemisah yang panjang lama mana ustaz? Ikut uruf. Apa yang uruf kata panjang, panjang. Kalau uruf kata pemisah tu pendek, pendek. Dan sebagai ulama mengqadarkan dengan 2 rakaat yang ringan. Lepas sembahyang Zuhur, kita tak boleh pisahkan dengan qadar tempoh sembahyang 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ni maksudnya apa? 2 rakaat yang dibuat tanpa perkara sunat, atau 2 rakaat yang dibuat dan dianggap ringan pada sudut uruf. Tu. Dia buat benda sunat tapi ringan. 3 kali je baca, tak baca sampai 5 kali, 7 kali zikir ketika rukuk sujud. Tak. Jadi masyarakat tengok ni ringkas je ni, 2 rakaat ringkas. Ringkas tu. Jadi kita letaklah dalam 2-3 minit. 3 minit ambillah 3 minit. Jadi lepas Zuhur terus sembahyang Asar. Kalau lepas Zuhur tu pergi ke tandas memberok kencing ataupun ambil wuduk lama sangat sampai dah berlalu 5 minit, 10 minit, maka ketika itu tidak boleh lagi nak sembahyang jamak. Apa maksudnya? Zuhur tadi dah sah. Zuhur tadi dah sah. Cuma nak sembahyang Asar boleh tak? Tak boleh. Lepas tu nak sembahyang Asar bila? Dalam waktu Asar nanti. Faham tu? Naam. Okey. Jadi kena berturut-turut. Lepas Zuhur terus sembahyang Asar. Kalau dipisahkan dengan sekadar qamat, tak ada masalah. Zikir-zikir ringkas, tak ada masalah. Yang penting jangan terlalu lama. Jangan sampai 4 minit, 5 minit, 10 minit. Kalau seminit 2, khair, tak ada masalah lagi insya-Allah. Yang kelima, dhannu sihhatil ula. Fala yajuzul jam'u ma'a butlanis salatil ula. Sangka dengan sangkaan yang kuat, sembahyang pertama sah. Sembahyang Zuhur sah. Saya sangka sah, tak ada perkara yang membatalkan solat, saya madhab kiblat, wuduk ada apa semua, maka sembahyang sah. Mulai-mulai ada sah. Tak. Tapi kalau solat Zuhur pun dah batal, tengah-tengah sembahyang tu ketuk ke lagu mana, maka tak boleh ambil sembahyang Asar terus. Atau dah sejamak, saya jamak, tak ada sembahyang dah Zuhur, cuma batal, lepas tu terus sembahyang Asar, tak boleh. Kena start dengan Zuhur balik barulah sembahyang Asar semula boleh. Jadi tak boleh jamak kalau sembahyang pertama batal. Kena ambil sembahyang semula Zuhur, barulah sembahyang Asar balik, barulah sembahyang Asar. Yang keenam, apa dah? 11.30. Dawamul udhri ila tamamil ihrami bithaniyah ay yastamiru safaruhu udhruhu ila nihayati takbiratil ihram lis-salati thaniyah falau inqata'a safaruhu qabla dhalika fala yajuzu lahu al-jam'u bal yusalli thaniyata fi waqtiha. Maksudnya apa? Syarat keenam ialah keuzuran, kekalnya uzur sehingga selesai takbiratul ihram bagi solat yang kedua. Keuzuran kat sini ialah musafir. Dalam bab sakit kan, keuzuran ialah sakit. Okey.
Jadi mesti kita kekal musafir sehingga kita selesai takbiratul ihram bagi solat yang kedua. Mana kita kekal dipanggil musafir. Kekal kita berstatus dengan status musafir selepas solat yang pertama dan sehingga kita selesai takbiratul ihram bagi solat asar. Hari ini tak ada isu lah. Dalam banyak situasi dan gambaran tak ada masalah. Sebab apa? Bila kita nak semayang, kita singgah di RNR, kita pun semayang. Masa semayang kita, nama kita apa? Musafir kan? Selesai solat pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram untuk solat asar. Apa status kita? Masih musafir. Sebab kita duduk situ, tak pindah mana-mana. Surah RNR tu statik kat situ. Tak, jadi selesai solat zuhur dan takbiratul ihram bagi solat kedua, malah bukan sekadar takbiratul ihram, sampai 8 rakaat, 4 rakaat, dua-dua kalau buat qasar, selesai dalam keadaan kita bergelar musafirun. Musafir boleh. Masalah kat mana? Masalah kalau kita sembahyang di atas kereta api, tak, ataupun atas unta, ikutlah. Kita ambil kereta api lah, ICRL ke, sembahyang Allahu Akbar tengah musafir ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sembahyang 4 rakaat ataupun 2 rakaat kalau qasar. Lepas tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kereta api degak ni. Lepas bagi salam belah kiri tu, sampai dah. Dah sampai depan pintu rumah, contohlah. Dah sampai di mukim kita, tempat asal kita tinggal. Tadi kita daripada rumah ayah, rumah mak, rumah mertua. Tak, tengah jalan kita start sembahyang zuhur, gerak laju, apa nama tadi, kereta api tu, sampailah di depan rumah kita. Bila sampai depan rumah tu, sebelum kita takbiratul ihram bagi solat asar, boleh? Maka ketika itu tak boleh dah jamak. Sebab apa? Sebab zuhur kita buat dalam keadaan kita bermusafir. Tapi asar tu nak buat, kita dah bukan musafir lagi dah. Kita dah bermukim. Sebab itulah tempat kita duduk, tempat kita bekerja, tempat kita cari makan. Kita dah bermukim. Maka asar tu kena sembahyang dalam waktu asar nanti. Tak boleh sembahyang terus. Berbeza kalau dia sempat takbiratul ihram. Habis solat pertama, zuhur, dia pun bangun, Allahu Akbar. Masa akad takbir tu, dia masih bermusafir, sembahyang rakaat pertama. Kereta api terus meluncur laju. Tak, masuk rakaat kedua, kereta api sampai depan rumah, yang menyebabkan dia berubah status daripada seorang yang bermusafir menjadi orang yang bermukim. Kita sebut dia boleh teruskan sembahyang jamak sampai habis. Dan sembahyang jamak tu sah. Sebab apa? Sebab dia sempat takbiratul ihram yang kedua bagi solat yang kedua, sedangkan dia bergelar musafir, sedangkan dia masih bergelar musafir. Cumanya bila dah sampai kat depan rumah dalam kawasan mukim kita, walaupun jamak tu sah, tapi tak boleh dah nak qasar. Kalau tadi kita buat 2 untuk asar ni, walaupun kita niat 2 untuk asar, kita kena bangun 4 rakaat. Sebab untuk qasar sembahyang, mesti semua sembahyang itu dikerjakan ketika mana kita masih bermusafir. Sekarang kita tidak lagi bermusafir, malah kita digelar sebagai orang yang bermukim. Tu bare. Boleh setara tu. Yang ketujuh, al-ilmu bi jawazil jam'i bi an tatawaffara baqiyatu syuruti, wa dhalika bi an yakuna safaruhu tawilan mubaha wa an yakhruja min al-baladi bitajawuz as-suri aw al-umran. Syarat ketujuh untuk sembahyang jamak takdim, samalah syarat untuk sembahyang jamak takhir sekalipun, syarat untuk sembahyang qasar sekalipun, mesti apa? Cukup syarat lah. Syaratnya antaranya mesti bermusafir yang panjang, lebih 2 marhalah. Lepas tu safar itu untuk tujuan yang harus, pergi haji ke, bisnes ke, ziarah member ke, ziarah mak ayah. Lepas tu mesti keluar daripada kawasan kita. Tak boleh sembahyang di rumah jamak, kena keluar daripada kawasan dulu, keluar daripada mukim, barulah boleh sembahyang jamak. Tu keluar mukim dengan cara apa? Melangkaui tembok, kalau ada tembok, ataupun khandak, iaitu
parit yang mengelilingi kita punya tempat penempatan ataupun bangunan-bangunan di kawasan kita. Ini bangunan lah. Itu saya dah terang pada sembahyang qasar, boleh tengok. Kama qala sahibu safati zubat wa syaratuhu niyyatu fil ula wa ma rattiba wal wila wa in tayammama. Mana saya sebut sekali pun tayamum boleh sembahyang jamak, tak ada masalah. Okay, terus masailu fi jam'i taqdim. Masalah-masalah yang berkait dengan jamak taqdim. Kita baca sikit lagi. Ada 3 masalah. Ahrama bil ula wa lam yakun musafiran thumma safara fi asna'iha fa hal yajuzu lahu jam'? Na'am yajuzu lahu al-jam'u fa la yushtaratu wujudu safari wa mithluhu ayu 'udhrin inda ihram bis salati al-ula bal yushtaratu wujudu hina niyyat al-jam'i wa yatasawwaru dhalika fi as-safinati aw al-qitari aw nahwiha. Apa yang saya sebut? Kita akad takbir Allahu akbar untuk sembahyang zuhur. Waktu tu kita belum musafir. Sebab apa? Kita baru nak gerak kereta api. Kereta api dalam kawasan mukim kita. Tak. Kita pun start sembahyang zuhur dalam kereta api. Tengah sembahyang tu, kereta api pun gerak. Kereta api pun bergerak. Lepas tu keluar kawasan. Tak. Lepas keluar kawasan tu kita niat nak jamak. Boleh ke tak? Jawapannya boleh. Jadi untuk sembahyang jamak takdim, masa mula-mula sembahyang tu tidak disyaratkan kita musafir. Masa mula-mula sembahyang tak disyaratkan kita musafir. Yang penting waktu kita nak niat untuk jamak, waktu tu kita dah musafir. Jadi kereta api tu depan rumah saya ni, kereta api nampak tu. Saya pun masuk kereta api. Saya pun Allahu akbar sembahyang zuhur. Musafir apa depan rumah? Tak. Boleh niat jamak sekarang? Tak boleh. Sebab masih orang yang bermukim. Lepas tu kereta tu pun gerak. Kereta muda sebut ni. Kereta api bergerak. Bergerak sampailah contoh di Jabur. Dah keluar kawasan saya lah. Faham tak? Maka ketika itu saya perasan dah sampai Jabur. Saya pun niat dalam hati. Terus sembahyang ni rakaat ke 3 contoh. Dalam hati aku nak jamak dengan asar. Lepas habis sembahyang saya pun bangun buat 4 rakaat solat asar. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Jadi tidak disyaratkan adanya safar ketika mana mula perjalanan. Yang penting waktu awak niat jamak, waktu tu awak sedang musafir. Ayuh. Boleh tak? Samalah keuzuran lain pun. Sakit nanti pun sama. Hujan nanti pun sama. Waktu mula-mula akad takbir tu tak disyaratkan sakit. Tak. Yang penting waktu niat tu nak jamak dengan asar, waktu tu mesti tengah sakit. Tu akan datanglah. Kalau kita nak sembahyang jamak sebab sakit. Yang kedua, masalah nombor 2. Nawa jam'at taqdimi fi salati al-ula thumma ba'da as-salati lam yurid al-jam'a fala syai'a alayhi fa yusalli thaniyata fi waqtiha. Ada seorang ni dia niat jamak. Pada solat yang pertama dia niat jamak dengan asar. Lepas habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang lintasan hati, malas aku jamak. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah, malah ada. Jadi zuhur sah, asar kan sembahyang dalam waktu dia. Walaupun dia dah niat tadi. Jadi walaupun kita dah niat nak sembahyang dengan asar, lepas sembahyang zuhur tu tak wajib pun kita buat asar tu. Malah kita boleh buat asar tu dalam waktu asar nanti. Dalam waktu masing-masing lah. Boleh, hukumnya harus, jaiz. Yang ketiga, sallat dhuhra wal asra aw al maghrib wal isya'a jam'a taqdimin thumma aqama fi asna'i waqti al-ula qabla dukhuli waqti al-thaniyah fala yajibu alaihi i'adatu as-salah al-thaniyah fi waqtiha. Ni pun banyak orang tanya soalan. Apa dia? Kita dah sembahyang jamak takdim zuhur dengan asar dalam perjalanan. Tak. Lepas tu kita pun sampai, lepas sembahyang apa semua tu, lepas makan, kita pun teruskan perjalanan sampai di rumah kita betul sebelum masuk waktu asar. Faham tak? Saya daripada Selayang Baru nak balik ke Balok. Selayang Baru rumah mertua.
Jadi sampai di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Gambang saya pun jamak takdim. Jamak takdim zuhur asar. Tak, lepas tu saya pun tekan minyak mau 200 darjah Celsius. Tak. Lepas tu sampai di rumah saya dalam keadaan asar belum dikumandangkan. Boleh? Adakah kena ulang balik solat asar? Tadi sembahyang dah tadi. Jamak zuhur asar. Datang balik rumah dan duduk 10-15 minit rehat. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang azan. So soalannya, adakah wajib ulang semula asar? Jawapannya tidak wajib sebab kita dah selesai solat asar tadi. Faham tu? Selesai kat situ. Berhenti dulu insya-Allah. Pada sesi akan datang kita akan sambung pula syurutu jam'i takhir. Syarat jamak takhir ada 2. Perbezaan, lepas tu masalah yang berkaitan dengan jamak takhir. Kemudian perbezaan antara jamak takhir dengan jamak takdim ada 4. Kemudian kita masuk jamak ketika sakit dan juga jamak ketika hujan. Itu akan datang pada sesi akan datang. Sahabat-sahabat yang nak dengar rakaman kitab ni daripada awal boleh ke YouTube, tersusun rapi di Imam Baijuri Center, boleh dengar di sana lah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak sudi mendengar.